Apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan bagi seseorang itu untuk melakukan haji? Sama ada kemampuan dari sudut harta sahaja, ataupun dari sudut kesihatan, ataupun dari sudut masa, ataupun kesemuanya sekali. Untuk seseorang pergi ke haji itu terdiri daripada dua, iaitu kemampuan dengan sendirinya, dan yang kedua adalah kemampuan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adilah binti Abdul Muttalib. Saya merupakan Timbalan Exco Tarbiyah dan Kepimpinan bagi Kelab Al-Hujah pada sesi 2022 dan 2023. Baik, pada hari ini saya akan berkongsi salah satu tajuk di bawah skop ibadat, iaitu tajuk haji. Saya mulakan perkongsian saya dengan sebuah hadis yang berbunyi, An Abdurrahman Abdullah bin Umar Al-Khattab يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Baik, saya akan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan hadis ini daripada Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tunjang keislaman seseorang itu terbina di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadah, iaitu mengaku bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan yang kedua adalah menunaikan salat, dan yang ketiga adalah menunaikan zakat, dan yang keempat adalah menunaikan haji bagi yang berkemampuan, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Baik, persoalan yang saya akan bincangkan dalam video ini adalah apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan bagi seseorang itu untuk melakukan haji. Sama ada kemampuan dari sudut harta sahaja, ataupun dari sudut kesihatan, ataupun dari sudut masa, ataupun kesemuanya sekali. Menurut sebuah hadis daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang lelaki bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, ma yujabul haji?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Az-zadu war-rahilah." Hadis tersebut mafhumnya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sahabat yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah tadi, dia bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah antara sebab yang wajib bagi seseorang itu melakukan haji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ataupun bersabda, apa yang mewajibkan seseorang itu melakukan haji adalah seseorang itu mempunyai bekalan yang cukup dan kenderaan yang selamat untuk pergi ke haji. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Apa yang dapat dirumuskan bahawa kemampuan untuk seseorang pergi ke haji itu terdiri daripada dua, iaitu kemampuan dengan sendirinya, dan yang kedua adalah kemampuan dengan pertolongan orang lain. Baik, saya akan jelaskan secara ringkas berkaitan dengan dua kemampuan tersebut. Baik, kemampuan yang pertama adalah kemampuan dengan sendirinya. Apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan dengan sendirinya? Yang pertama adalah seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji itu mampu membiayai bekalan untuk dirinya ke haji dan mampu untuk membiayai kos ahli keluarganya yang ditinggalkan di Malaysia. Dan yang kedua adalah mampu dari sudut untuk mendapatkan kenderaan untuk pergi dan balik daripada haji. Dan yang ketiga adalah kemampuan dari sudut keselamatan dirilah, tak ada ancaman musuh dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kemampuan dengan sendirinya. Yang kedua adalah maksud kemampuan dengan pertolongan orang lain. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan dengan pertolongan orang lain? Contohnya, seseorang itu cukup syarat untuk mengerjakan ibadah haji, tetapi dia uzur ataupun dia mempunyai sakit yang tiada harapan untuk sembuh, lalu dia meninggal dunia. Baik, ahli keluarga berhak untuk mengupah orang lain melakukan haji untuk si mati. Itulah maksud dekat sini badal haji. Kita mafhum, kita selalu dengar orang upah haji kan, itu dimaksudkan dengan pertolongan orang lain. Baik, itu sahajalah perkongsian saya pada video ini. Saya harap anda mendapat sesuatu, tak banyak pun, sikit okeylah daripada video saya. Sekian saja daripada saya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.